واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini pada halaman yang ke-26. Kita akan mendalami 2 ayat sahaja pada hari ini bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Al-Fadhil Usafas. Hijau ini ya? Hijau putih saja. Alhamdulillah. Sihat Apa khabar Ustaz, hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita hari ini bersama dengan rakan-rakan kita jauh dekat Ustaz. Jauh dekat, Ada Ustaz. jauh, Ya. tengah-tengah dan amat dekat. Amat Ya, daripada jauh itu kita mengalu-alukan kehadiran rakan kita daripada Daripada Kota Singa, Singapura. Singapura. Terima kasih. Terima kasih datang daripada kejauhan Ustaz ya. Jauhan, Hanya subhanallah. untuk mencari ilmu Quran Allahu pastinya, Akbar, dan subhanallah. saya mengucapkan ribuan terima kasih ya atas kesungguhan. Betul, Kita Ustaz. doakan kalau dalam hadis Nabi itu betul. barang siapa yang melazimi Ya, subhanallah. jalan ilmu itu, Allah sahhalallah, Allah mudahkan jalan tariqa ilal jannah, ya, jalan menuju ke syurga. Moga-moga Allah mudahkan. Betul. Daripada Singapura, Ya. daripada Di Singapura dia singgah kat Shah Alam, ada tetamu-tetamu dari kumpulan Istiqamah insya-Allah dan ahlan juga wa sahlan. dari Kazoku Construction pun ada. Oh, okey. Subhanallah, Fazoku tu selamat maksud datang. Ustaz? Ya? Fazoku tu maksudnya apa? Nanti kita tanya. Keluargaku. Keluarga. Oh, Ah, subhanallah. subhanallah. Keluarga? Keluargaku. Keluargaku. Rasanya lah, Oh. kalau salah kena betul kan? Oh, subhanallah, subhanallah. Dan alhamdulillah kita juga ada Nun daripada utara. Ya, daripada turun ke utara, Utara. kita ada adik-adik dari Sekolah Menengah Agama Al-Khairiyah Kuala Nerang, Hmm. Kedah Darul Aman, bersama dengan pengiring dia, Mudirnya. Fadil Ustaz Mudir dia, Fadil Ustaz Tajul. Alhamdulillah. Ahlan wa Subhanallah, sahlan. terima kasih Ya. banyak. Subhanallah. Terima kasih. Hari ini datang ada Singapura, ada KL, Shah Alam, ada Kedah. Subhanallah, Safas. Kita doakan penuh dengan kebaikan Ustaz Ya, ya, Ustaz. al-khairiyah Amin, ya Rabb. tersebut, dan mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan doa subhanakala Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis 2 ayat yang kita akan dalami pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-172, apakah isi kandungannya? Perintah Allah tentang makanan halal dan bersyukur. Sekali lagi, isu makanan dibawakan, tapi kali ini Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Apa beza isinya? Kita akan belajar sebentar lagi. Diikuti pada ayat yang ke-173, makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menariknya ayat 173 ini adalah tarbiyah pertama berkaitan dengan haram Ustaz ya. Walaupun ada Masjidil Haram, itu Masjidil Haram bukan yang haram ya. Jangan kata Masjidil Haram haram saya pergi masjid, itu bukan ya. Tetapi kalau bercakap tentang pengharaman, perkataan ataupun tarbiyah pertama bermula pada ayat 173. Nak ceritanya untuk kita nak cakap pada orang haram kan, sebenarnya kena melalui fasa dari Fatihah sampai 172 ayat, dan cara Allah mendidik pengharaman ini adalah sesuatu yang amat indah yang kita nak belajar. Kita baca dahulu ayat 172 173 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di rumah, di online, juga tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah di studio. Moga-moga limpahan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala melingkari setiap langkah ibu-ibu ayah-ayah bersama dengan Al-Quran, dipermudahkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah ke akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin, bersama dengan Al-Quran. Jadi hari ini kita nak menyambung bahagian yang kedua, Safas, Kedua. dalam episod yang ke-86 ya. Hari ini 86. 86. Kita berada di pertengahan, iaitu ayat yang ke-172 dan juga ayat yang ke-173. Jadi kita nak baca sama-sama untuk permulaan ini. Mari kita cuba dengan bacaan murattal nahawan ataupun kita masuk sikit kurdi, insya-Allah, untuk dua ayat yang pertama ni, insya-Allah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Boleh ke? Boleh. Okey, alhamdulillah. Semangat, alhamdulillah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min طيبات ما رزقناكم واشكروا لله كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat yang ke-172 dan 173, di mana Allah menyeru, kalau sebelum ini kita bercakap tentang ayat 170 saatnya, mereka yang mengikut kepada syaitan, mereka menggunakan alasan mengikut kepada nenek moyang mereka. Mereka tak cakap saya ikut syaitan, tapi mereka mengikut kepada orang-orang terdahulu, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang Yahudi itu untuk mengikut ma anzalallah pada ayat yang ke-170, apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ada orang yang tak nak ikut kebenaran, ya, tapi dia kata saya bukannya tak nak ikut sangat, tapi saya ni dah ada contoh yang terbukti daripada orang terdahulu, walaupun sebenarnya orang terdahulu tu tak semestinya berasaskan akal ilmu yang benar dan juga committed kepada jalan cerah, jalan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang beriman, Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum, iaitu makanlah daripada yang baik-baik daripada apa yang kami rezekikan. Jadi kalau kita beri perhatian pada bahagian ini, Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman. Kalau dalam ayat yang ke-168, kita melihat Allah menyeru pada seluruh manusia. Jadi bila seluruh manusia ini halalan tayyiba disekalikan, dan juga jangan ikut syaitan pasal seluruh manusia, ya. Yang penting manusia sepatutnya tidak mengikut kepada jalan syaitan, kerana syaitan ini dia masuk melalui urat
apa Ustaz ni istilahnya, saudara kita, ya. Dan saudara ini memang ada banyak-banyaklah daripada hasil makanan kita, pastikan ianya halal dan juga thayyibah. Yang sudah kita bincangkan sebelum ini, maksudnya masa kerja kita 8 jam, maksudnya ambil gaji 8 jam. Kalau masa kerja 8 jam, buat kerja 5 jam, kan? Sepatutnya ambil gaji 5 jam je lah. Pasal 3 jam itu adalah memberi ruang kepada syaitan masuk ke dalam tubuh badan, bukan sekadar kita, tubuh badan anak keluarga kita, ya, disebabkan ianya datang daripada perkara yang tidak halal. Maka bagi orang yang beriman, dia sudah ada rasa sensitiviti itu, tahu dah bahawa saya kena ambil yang halal-halal saja. Maka Allah cakap, makanlah daripada yang baik-baik, daripada apa yang direzekikan kepada kamu. Jadi yang jadi rezeki kita adalah yang baik-baik je, Ustaz. Betul. Yang tak baik itu bukan rezeki kita. Ya, sila keluarkan, sila apa, kalau contohnya 5 jam buat kerja, 3 jam kurang tu, kena top up balik semula. Kena top up balik kerana kita tahu mungkin bos tak perasan. Ya, tak ada CCTV tengok kita dekat pejabat, tetapi yang memastikan kita ini dapat rezeki, dan rezeki kita itu adalah benar-benar rezeki kita, bukan rezeki orang lain, ya, adalah dengan kita menjaga integriti amanah. Itu sebabnya orang yang beriman, manu itu ada kaitan dengan orang yang menjaga keamanan, satu, dan yang keduanya menjaga amanah, ya, walaupun tidak dipersoalkan oleh orang sekeliling, tapi saya answerable, saya akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah lagi panduan daripada ayat 172? Kita akan lihat lagi selepas ini. Kita berehat sebentar dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infaq. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. الشيطان الرجيم. يا طيبات ما رزقناكم واشكروا لله
واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini, pada episod yang ke-86 melihat kepada ayat 172 Ustaznya, dan juga 173 pada hari ini. Dan sudah pun kita melihat bagaimana seruan Allah kepada orang-orang yang beriman. Harapnya kitalah yang mengaku ingin menjadi orang yang beriman. Kita akan menyahut terus panggilan daripada Allah. Ya Allah, saya orang beriman. Apa ya Allah? Apa mesejnya? Maka Allah menyatakan, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah yang baik-baik daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu. Washkuru lillah. Ada tambahan Ustaz ya? Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa perkataan washkuru lillah ini penting? Kerana rezeki ini datang daripada Allah, dan yang baik-baik ini adalah pilihan orang yang beriman, maka sila bersyukur. Sila bersyukur. Pasal ada orang yang dia tak bersyukur, Ustaz. Tak cukuplah yang halal ni, saya kena ambil yang haram. Kan? Saya kena ambil bawah meja, tepi meja, atas meja, semua. Kalau boleh dia nak rembat sekali, ya. Kalau boleh dia nak scam orang, dia nak tipu orang, ya. Kalau katakan di sekolah menengah lah Ustaz, ya. Kalau boleh yang meja sana dia nak ambil, meja sana nak ambil, meja depan nak ambil, kan? Kemudian dikumpulkan tapi tak makan. Ya. Jadi nak ceritanya bahawa orang yang benar-benar makan perkara yang baik, ya, yang baik maksudnya yang baik-baik Ustaz ya, yang halal dan thayyibah sebentar tadi yang kita baca daripada ayat 168, Allah ringkaskan dengan thayyibat saja. Pasal orang beriman tadi isu haram dah, ya. Cuma dia akan jaga baik-baik, maka orang ini akan terus bersyukur dengan apa yang halal. Jadi dia tak akan memilih yang haram, ya. Kalau katakan dia membuat pinjaman lah contohnya Ustaz kan, dia ambil yang mengikut pada syariah, dia tak akan ambil yang riba di dalam pinjamannya. Kerana dia tahu bahawa kalau dia mengambil selain daripada yang tayyibat, yang baik-baik ini, sebenarnya dia kufur. Dia kufur pada Allah. Dia beritahu Allah, sebenarnya tak cukup lah ya Allah. Saya ni kalau nak buat pinjaman, kena juga ambil yang riba ya Allah. Ya, kalau saya ni nak makan, saya kena ambil rasuah, saya kena ambil hak orang lain. Jadi orang-orang begini kena sedang beritahu pada Allah, ya Allah, sebenarnya saya ni tak puas hati denganmu ya Allah. Ya, tak cukup ya Allah rezeki yang ada. Dan bila seseorang itu bersyukur pada Allah, kita belajar daripada surah 14 nanti, kita akan bertemu dengan wala in syakartum la azidannakum. Dan telah pun kita belajar perkataan syukur ini sebelum ini pada ayat yang ke-152, iaitu fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Ya, sebenarnya orang yang bersyukur ini sedang beritahu pada Allah, ya Allah, saya berterima kasih, cukup apa yang halal ini, maka Allah janjikan Allah akan tambah. Betul. Ya, la azidannakum. Dan bila Allah tambah itu tuan-tuan, ia akan menambahkan kebahagiaan. Ya, mungkinlah gaji kita tu begitu saja kan. Tetapi lepas tu Allah tambah keberkatan, dalam rumah tu bahagia, anak pun rajin nak solat, dia tegur, dia tak melenting. Perkara-perkara tersebut adalah perkara yang Allah beri kepada siapa? In kuntum iyyahu ta'budun. Ya, jika kamu adalah orang yang hanya pada Allah, iyyahu itu maksudnya hanya padanya kamu sentiasa beribadah. Dia ada dua maksud. Ta'budun ni kamu menyembah dan kamu menjadi hamba. Dua terjemahan lah kalau kita nak guna terjemahan yang tepat. Apa maksudnya? Maksudnya ialah menghambakan diri pada Allah ini bukan sekadar waktu sembahyang 5 minit tu, oh saya hamba Allah, saya baca Quran sekarang, oh saya hamba Allah. Tapi ketika seseorang itu makan, dia hamba Allah. Ketika dia tidur, ketika dia bekerja, itu dia adalah seorang yang benar-benar sentiasa pada setiap masa mengabdikan diri kepada Allah. Dan seorang hamba dia ikut dia cakap bos. Kan, tak ada pula Allah, saya tak puas hatilah, rasa bahagian ini je yang halal kan. Saya nak ambil yang sebelah sana tu. Kan. Ini adalah orang yang bukan ta'budun, bukan hamba yang sebenar-benarnya, kerana mempersoalkan pada Allah, mengapa saya dapat sikit, saya nakkan bahagian sana yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini adalah satu tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita Ustaz ya. Ayat yang ke-172 ini, bagaimana kita memahami
menjaga perkara halal ini, kita ambil perkara yang halal dan kita bersyukur dengan apa yang telah direzekikan, jangan ambil beyond, ya, melangkau daripada yang halal. Itu adalah satu tarbiyah daripada Allah. Saya buat ini kerana saya bersyukur, ya. Saya jaga, contohnya bekerja Ustaz, ya, 8 jam saya buat betul-betul 8 jam kerana saya nak ambil rezeki saya yang 8 jam, ya. Orang ini adalah orang bersyukur, Allah akan tambah. Allah kalau dalam satu company itu, dalam satu syarikat itu, Allah akan tambahkan lagi dia punya kejayaan, keuntungan. Lepas tu naik gaji lagi. Tapi kalau kata gaji kita dah kecil, kita ambil kerja 5 jam je, ambil gaji full, lepas tu sambil kerja tu buat niaga online. Niaga online, orang call untuk ambil order syarikat tu, tak dia jawabnya, dia pergi jawab dia punya ambil. Pasal gaji saya dah jalan. Betul. Orang-orang yang buat begini adalah orang yang sebenarnya dia rasa dirinya bukan hamba waktu tu. Dia bukan sekadar tuan, dia adalah Tuhan. Kerana dia tak puas hati kepada iyahu, ya. Allah menggunakan perkataan iyahu itu maksudnya khusus hanya kepadanya, bukan kerana saya ada bos, kalau bos ada barulah saya akan okey saya buat kerja, kan, buat kerja. Bila bos tak ada je CCTV dia, dan dia akan kembali semula, tak sembahyangnya, dengan dia tak buat kerjanya, kalau boleh tidur lagi dia suka. Perkara ini adalah satu tarbiyah untuk kita sama-sama kuatkan dalam diri ahli keluarga kita, ya. Jadi mari sama-sama kita baca ayat 172 sekali lagi bersama Ustaz Tarmizi, dan mungkin ada selekoh tajam yang perlu kita perhatikan. Betul, Safas. Terima kasih Fadil Safas. Subhanallah. Ayat 172, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, subhanallah. Menarik, ya. Kita tentang syukur, subhanallah. Sebab tu makan yang halal tayyibah, jangan lupa. Halal lagi baik. Baik, kan, maknanya tak memudaratkan. Contohnya halal dah. Betul. Tapi manis contohnya. Contoh. Kena jaga-jagalah tu Ustaz, ya. Pasal tayyibat tu kan. Ya, jangan sampai yang baik tu jadi tak baik. Kita doalah kita semua tuan-tuan, ya. Zaman sekarang ni banyak benda yang senang kita beli, kan, dan manis itu berkadar, memang tak ingatnya, ya. Perhatian pada zaman inilah. Marah abang tengah kucau, kena kacau air. Tak ada ambil gula, kan. Kurangkan sikit. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita baca sekali lagi ayat 172, sama-sama kita baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-172 mengingatkan kepada kita apabila kita makin ingin beriman kepada Allah SWT, kita akan jaga makanan, kerana makanan dan syukur berkadar langsung, Ustaz, ya. Makin jaga perkara yang baik-baik, maka seseorang itu makin bersyukur, stabil emosinya. Tetapi orang yang makan tak ingat, ya, makan tak ingat itu dia menyebabkan selalu kufur, ya. Lawan pada syukur itu bukan sekadar dia tak menghargai orang di sekelilingnya, gelojoh, malah dia ingin dapatkan perkara yang haram, perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah. Dan perkara ini perkara yang perlu kita beri perhatian, ya. Itu sebabnya bercakap tentang kulu ini, satu makan biasa, Ustaz, ya, tapi yang keduanya dalam dasar ekonomi. Kalau orang buat bisnes, kan, kalau boleh dia nak sapu semua untung, tak kisahlah saya scam ke, saya tipu ke, apa ke, yang penting untung mesti 400-500 kali ganda. Sebenarnya orang-orang begini adalah orang yang tidak menjaga thayyibat, ya. Dia sanggup menipu untuk membuat promosi, maka kesannya apa? Nanti apa hasil yang dia dapat itu tidak membawa kepada kesyukuran. Dia akan sentiasa rasa tak cukup, dan dia rasa bahawa sayalah bos, ya, sayalah yang boleh menentukan keuntungan. Dan ini membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu perkataan kulu min tayyibati ma razaqnakum, yang kita beri perhatian pada perkataan akala sebentar tadi, ya.
makan 109 kali disebut di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, dalam surah Al-Anfal, dalam surah An-Nahl, nak menceritakan makan satu, tapi dia ada kaitan dengan istilah ekonomi, tentang keuntungan yang perlu kita beri perhatian. Ambil yang baik-baik sahaja, itu rezeki kita, ya, agar kalau sikit, kalau kita bersyukur dengan yang halal, Allah pasti akan menambah lagi. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Tidak ada yang paling ada pun, yang paling warid dalam hadis Nabi SAW pun satu saja, iaitu pada esoknya baru kita tahu, bukan malam tu. Jadi malam tu kita tak dapat tahu, melainkan kalau kita gunakan ayat Al-Quran tadi, salam tu maksudnya apa? Sejahtera, ataupun rasa tenang. Tapi masalahnya tenang ni berbeza ikut orang kan. Ada orang dia tak tenang hidup dia kan. Macam mana kan? Bukan malam tu yang tenang ataupun tak tenang. Kalau tanda daripada Al-Quran, salam tu saja. Tapi kalau dalam hadis, satu-satunya hadis yang menceritakan tentang tanda dia adalah pada keesokan paginya, matahari yang terbit tu tidak terlalu terik. Dan suasana pada waktu pagi esok tu, masa matahari terbit tu, tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Dia sedang-sedang dan dia nyaman. Itu sahaja. Dalam hadis yang sahih, itu sahaja tanda yang kita boleh tahu. Maksudnya apa? Maksudnya kita cuma boleh tahu malam itu malam Al-Qadar selepas dia berlalu, bukan semasa ia berlalu. Macam malam ni, macam kita WhatsApp member-member kan, tak. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Tanda syukur itulah taat setiap tempat, setiap waktu. Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Marilah bersama kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur. Alhamdulillah. Walaupun hujung tu dia bunyi taranum sikit. Oh ya. Itu versi Quran Time lah. Alhamdulillah. Tetap sedap tak? Dapatkan yang original abang-abang Raihan yang selalu menghiburkan kita dengan nasyid-nasyid yang membawa hati kita kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ucap alhamdulillah banyak-banyak, jangan putus dalam kehidupan kita. Walau apa juga ujian yang melanda, apa juga rintangan, tetap menyebut
alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT, Safaz. Ya, dan itu adalah kandungan daripada surah Al-Fatihah. Ya, kita memuji Allah, alhamdulillah. Kemudian ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ayat 172, iyyahu ta'budun. Ya, padanya kamu sentiasa menjadi hamba yang mengikut sahaja ya peraturan terbaik daripada Rabbul Alamin. Dan sebabnya ayat 172 ini dia dekat. Ya, cuma pasal dia ni bukan dalam solat, Ustaz. Dia di luar solat pasal isu makanan. Betul. Tapi isu makanan ini dia ada kaitan juga dalam solat. Apa kaitan pula kan? Maksudnya ialah kalau makanannya halal, doanya akan dimakbulkan. Ya, dalam hadis Nabi ada orang yang dia compang-camping, dia kata dia ni memang tawaduk, tapi rupanya bila makanan tak bagus, doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah. Biarlah kita pakai okey, ya, tapi okey itu daripada yang halal. Pasal orang cakap ini makan, kalau rumah tak apa. Rumah ambil riba tak apa. Mana tahu gaji dia itu pergi bayar riba, dan yang makan tu mana pula tahu tak ni. Jadi bila dia dah dapat gaji yang halal, pastikan juga beli benda yang halal. Betul. Ya, termasuklah rumah menggunakan sistem pinjaman yang tidak ada ribawi. Dan kalau tak cukup, dia kata pasal tak cukup duit. Ya, saya nak motor tapi tak dapat lagi. Kedai apek tu dia suruh ambil berkali-kali ganda kan. Di situlah betapa Allah menyatakan kalau kita orang yang beriman, kita akan membina sistem untuk thayyibat sehingga mudah. Ya, anak-anak muda kalau nak beli motor, dia pergi ke kedai apek yang tak menyebabkan riba. Jadi kita kena pastikan tuan-tuan yang berada di studio, berada di rumah, kalau kita ada duit, kena bina sistem thayyibat ni banyak-banyak. Sehingga kan yang ada riba semua orang tak kisah dah, tak nak dah pergi, ya, hanya pergi ke kedai motor yang bayar ikut kepada kaedah Islam. Ya, baik. Menarik dan indah. Indah. InsyaAllah. Kita sama-sama doakan insyaAllah. Baik, jadi kita nak singgah seketika ke ruangan tajwid, iaitulah kita nak ulang kaji pada hari ini tentang nun mati. Wah, nun mati bertemu dengan kaf. Iaitulah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki iaitulah nun mati bertemu dengan kaf. Fokus kita dalam ayat yang ke-172 pada kalimah in kuntum. Oh, so ada dua kat situ. Nun mati bertemu dengan kaf, nun mati bertemu dengan ta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Washkuru lillahi in kuntum. Washkuru lillahi in kuntum. Baik, dua tempat ikhfa hakiki, iaitu kita sembunyikan bunyi nun sakin atau tanwin bila bertemu dengan huruf-huruf ikhfa berserta dengan dengung. Kadar bacaannya adalah berapa rakaat? Tak sadi nak tegur air dia. 2 harakat dia kata, bukan rakaat. Ibu-ibu kat rumah. Macam tahu je dia kata. Okey, 2 harakat sahaja. Hurufnya ada berapa? 15 boleh. Ada 15 huruf-huruf ikhfa hakiki. Mari kita cuba. In kuntum. Silakan. In kuntum. Washkuru lillahi in kuntum. 1, 2, 3. Washkuru lillahi in kuntum. Jadi bila dengung tu, kalau boleh dia ada bunyi lain sikit. Bukan bunyi lain macam mana? Sebabnya first, yang pertama tu nun mati bertemu dengan kaf. Kan? Kaf dekat dalam kan. Ku ing ka kan dalam. Adapun ta di hujung lidah. So dia jauh sikit. Ing ku. Dia beza bunyi dia. Macam mana nak buat tu Ustaz? Itu kena talaki lah. InsyaAllah nanti sorang-sorang. Besok tak habis lagi. Ramai-ramai dulu. Nanti kita akan talaki. Cek semak bacaan kita insyaAllah. Itu ikhfa hakiki. Baik. Kita nak tengok juga satu kalimah yang kita nak beri perhatian, iaitulah juga dalam ayat ke-172 pada kalimah ma razaqnakum. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. 1, 2, 3. Ayuh, bagus. Ma razaqnakum. Kena hati-hati sebut ra, zai, and then
qaf yang sukun, ada qalqalah dekat situ. Kemudian nun dan kaf. Biasanya Ustaz Faz dia boleh jadi dia baca tipis. Tipis semua nipis. Min daripada ta lagi dia ta. Min tayyibati ma razaqnakum. Jimat tenaga Ustaz ni. Jimat tenaga. Jimat tenaga. Subhanallah. Jadi start pada hari ini, bermula pada hari ini kena ubahlah. Dia ada huruf yang tebal, kita bagi tebal. Huruf yang istighfar, kita bagi istighfar nipis. Contoh, min tayyibati ma razaqnakum. Kum, cuba kumnya kum. Kum. Ni. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Allah, kejut je yang sebelah. Kum. Lembut sikit bunyi kum tu. Kum. Kan? Cuba sekali lagi, ibu ayah sekalian, daripada kulu. 1, 2, 3. Aywah, subhanallah, tabarakallah, masya-Allah, subhanallah. Okey, bagus. Jadi kita nak cuba hafal pula ayat ni, ayat 172 ni, insya-Allah kalimah-kalimahnya kalimah yang biasa kita jumpa, so mudahlah. Amanu, kulu, makanlah, tayyibat, rizqi, razaqnakum, syukur washkuru lillah. So dia akan bantu kita untuk memudahkan hafalan kita. Perhatikan ayat saya baca terlebih dahulu, nanti kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Silakan 1, 2, mula. Panjang Ustaz. Kita pendekkan sikit. Ya ayyuhalladzina amanu. 3 kalimah dulu. 1, 2, 3. Cuba ulang, jangan tengok mushaf. Tengok Ustaz Faz atau tengok ke depan lah. Ustaz Faz. 1, 2, 3. Bagus. Sekali lagi. 1, 2, mula. Aywah, bagus, subhanallah. Sambung. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. 1, 2, mula. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. 5 kalimah kan? Kulu min tayyibati ma razaqnakum. 1, 2, mula. Baik, kumpulan A diketuai oleh Singapura, Singapura akan baca sampai kulu. Ataupun amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kumpulan B daripada Konorang akan sambung pada kulu sampai 1, 2, mula. Aywah, bagus. Silakan. 1, 2, 3. Subhanallah. Semua sekali gabung daripada ya ayyuha. 1, 2, mula. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Masya-Allah. Ustaz dia kata, kenapa tak sambung lagi sikit lagi ni? Masa rehat lagi kita sambung. Kita rehat dulu Ustaz Fasah sekejap. Seketika kembali selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
جاهينا وارزقنا تلاوته. Yang ni yang kita kena tanamkan dalam keluarga kita juga. Ingat tak hadis yang Rasulullah sebutkan, rahimallahu rajulan. Rasulullah kata Allah Ta'ala merahmati seorang lelaki, yaqumul lail, dia mendirikan malam, kemudian dia mengejut isteri dia. Kalau isteri dia susah nak bangun, dalam hadis tu menyebut dajjah, maknanya dia percikkan sikit air, dia manja-manja pada isteri dia supaya bangun malam. Macam tu. Kalau ayah saya tak, dia simbah air tu. Itu Satu bakul. Itu maknanya itu dah pukul 6.30. 6.30 simbah air tu. Simbah air terus. Kalau qiyamul lail tu maknanya mungkin boleh genjis-genjis lagi. Mudah-mudahan bangunlah. Maknanya sebab apa Rasulullah mendoakan rahmat Allah. Rasulullah kata rahimallahu rajulan, Allah Taala merahmati lelaki yang bangun qiyamul lail, dia kejut pula isteri dia, dia kejut pula anak dia. Sebab itulah kita perhatikan bagaimana Saidina Umar, Saidina Abu Hurairah, orang yang tidur di rumah mereka dapat perhatikan mereka inilah sahabat yang mendirikan malam, kemudian dia kejut ahli keluarganya, kekuatan mereka. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini kita melihat pada ayat yang ke-172. Kita cuba menghafal sebentar tadi Ustaz ya, dan satu baris sudah pun selesai dan mungkin waktu rehat nanti dah habis satu lagi. Kita nak dengar Ustaz ya, kita nak dengar daripada tuan-tuan yang berada di studio dan juga mungkin di rumah ya. Sama-sama kita gemakan ayat 172 ini kerana ia memberi mesej yang besar kepada orang yang beriman. Jika makan yang baik-baik, dia akan mampu untuk lebih bersyukur Ustaz ya. Tapi kalau katakan dia makan yang tak baik, dia tanda bahawa dia ini tidak bersyukur dengan apa yang ada. Dia merasakan bahawa saya tak cukup, ya, saya tak cukup apa yang telah Allah rezekikan, dan ini tanda bahawa seorang itu tidak mahu menjadi hamba kepada Allah. Dia mahu menjadi hamba kepada duit, kepada kekayaan, kepada apa-apa sahaja yang Allah sudah beri peraturan. Ayat 172 kita dengarkan dipimpin Fadil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Safas. Subhanallah, ibu ayah sekalian, sama ada di rumah ataupun di studio, kita nak ulang lagi sekali. Sila perhatikan saya baca, tengok, kemudian cuba baca dengan hafal insya-Allah Kita cuba insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. 1, 2, saya nafas saya nafas. 1, 2, mula. Lillah hujung dengar. Yang lain. Okey. Tak apa, proses ulang kan. Proses. Hafalan, dengar banyak kali, ulang dan sebagainya. Bagus, alhamdulillah. Okey, sikit lagi. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. 1, 2, mula. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Taranum apa tu baca tadi tu? Rasa-rasalah. Nahawan. Taranum apa? Nahawan. Jangan tak ketahuan sudah. InsyaAllah Safas itu. Sambung lagi, ulang-ulang lagi insyaAllah. InsyaAllah. Menawan sekali Ustaz ya, bacaan sebentar tadi untuk kita sama-sama merasakan bahawa bila panjang ta'budun itu melambangkan kehambaan kita Ustaz ya. Seorang hamba itu sentiasa bersyukur dengan apa yang ditentukan Allah, dan bila kita bersyukur ini maka masuklah satu perkataan pertama, tarbiyah haram Ustaz ya. Jadi Allah bawakan dahulu dia punya persediaan hatinya, bersyukur apa yang telah diberikan, kerana ada beberapa perkara yang tak boleh. Pertama yang diharamkan kepada kamu ialah maitah,
Ya. iaitu bangkai. Baik. Bangkai ya. Kita kena faham tuan-tuan ya, pada waktu kita sekarang ni senang je nak dapat ayam golek ke kambing golek, senang kan. Ini kalau bergolek-golek di tengah padang pasir ya, Allah. binatang yang mati ya. Nak dapat binatang tu bukan mudah ya. Jadi bila nampak binatang mati itu dahlah susah nak dapat daging, kemudian tengok dia bergolek-golek dah meninggal ataupun mati tersebut, ia menggiurkan bagi orang-orang yang berada di padang pasir. Tetapi Allah kata ambil yang telah dihalalkan, jangan tergiur kepada maitah, yang pertama. Yang kedua adalah darah ya, kerana dah nak dapat binatang tu susah. Jadi kalau katakan boleh saya nak makan semua yang ada, pasal bukan mudah dapat di tengah-tengah padang pasir tersebut. Kita kena faham bahawa ini senario konteks yang turun ayat 173 ini. Yang kedua. Yang ketiga yang diharamkan ialah tak jumpa saatnya daging, nak jumpa lembu susah, unta susah, tiba-tiba terjumpalah satu makhluk bernama yang gemuk-gemuk sikit tu kan, dan tak ada tengkuk tersebut, dia lagi bergolek-golek begitu kan. Jadi bagi orang yang benar-benar kelaparan ya, ataupun yang dah lama tak makan daging, inilah peluang untuk memakan walahmal hinzir. Tapi Allah kata jangan. Kalau kamu bersyukur ya, kamu ambil mana yang Allah izinkan, jangan ambil yang ketiga ini. Yang ketiga. Yang keempat, wama uhilla bihi lighairillah. Apa-apa sahaja yang tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini mencabar sebenarnya, tetapi bila kita kembali ayat 172, kalau orang itu beriman, dia tahu bahawa rezeki ada banyak. Ya, boleh makan apple, boleh makan kurma ke, boleh makan nasi ke, apa sebagainya. Yang empat perkara ini Allah haramkan. Bagi mereka ialah tak apalah ya Allah, kan, saya kerana bersyukur dengan yang halal banyak lagi ya. Jangan banyak-banyak tu nak juga yang bulat-bulat tu kan, dia rasa macam berkeluar air liur kan, jangan ya. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa banyak lagi yang Allah berikan. Tapi kalau katakan dalam keadaan terpaksa, Allah cakap famaniturra ya. Mari sama-sama kita baca ayat 173 ini untuk memahami psikologi mencari keberkatan ya, mencari yang halal ini kesannya apa? Ayat 173 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fas ya. Subhanallah. Kalimah dia pun susah nak sebut tu Ustaz Fas. Betul. Walahmal khin, kena ada kha, ada ha. Lepas tu darurat tu payah juga nak sebut. Famanil dad dulu parking. Famanil dad, lidah kita parking untuk dad dulu. Lepas dad datang ta. Famanil turra. Kalau tak hati-hati terbelit lidah. Cuba sabar. Kita baca sama-sama insya-Allah. Ayat yang ke 173. Ayuh kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, barang siapa yang terpaksa, di bahagian tengah itu, barang siapa yang terpaksa memakannya bukan kerana menginginkannya dan tidak melampau batas, tiada dosa baginya Ustaz ya. Ada dua syarat kalau terpaksa sangat. Nasi ayam dah habis Ustaz. Nasi ayam dah habis, kemudian tinggal nasi khinzir. Jangan begitu ya, itu belum lagi terpaksa ya. Masih ada nasi lagi yang banyak. Kalau sangat terpaksa melibatkan nyawa ya, maka boleh makan tapi ghairu baghin ya. Ghairu baghin ini maksudnya tak melampau Ustaz. Jangan pula dia makan sampai terduduk gitu. Makan apa tu? Nasi khinzir. Sedap pula. Sedap pula. Tak boleh ya. Sekadar untuk menegakkan, untuk jangan sampai terbunuh ataupun meninggal disebabkan tak makan. Yang pertama. Yang kedua, jangan adin. Adin ini maksudnya bermusuh kerana saja nak lawan peraturan Tuhan. Makannya aku nak tunjukkan. Ingat tak boleh ke? Ni tengok kan. Dan lepas tu buat TikTok pula tu, dia tunjuk pada orang untuk makan nasi khinzir tadi itu tidak dibenarkan.
fala ithma alaih, ya, kalau bukan kerana nak melawan dan juga melampau, tidak ada dosa. Perkataan isma ini berbeza dengan perkataan ismun. Maksudnya kalau ismun itu maksudnya mungkin ada dosa, ismun itu dosa besar, ya, dosa yang amat besar. Tapi isma ini maksudnya dosa kecil. Sikit pun jangan rasa bersalah kalau kamu nak makan, kalau katakan dalam keadaan darurat. Dan di hujung itu Allah menyatakan innallaha ghafurur rahim, amat indah. Allah kata sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun dan Allah ini Maha Penyayang. Maksudnya menjaga makanan yang halal ini, tuan-tuan, walaupun kita tak banyak buat istighfar, rupanya makan yang halal, jauhkan yang haram tersebut, itu adalah tanda kita ini memohon keampunan daripada Allah. Allah akan ampunkan kita dan Allah menyayangi kita. Jadi bila kita setiap kali kita makan yang halal itu, sebenarnya Allah bagi kita keampunan dan Allah amat menyayangi kita. Kerana apa? Kerana kita mengikut peraturan daripada Yang Esa. Kita berdoa dan kita lihat dahulu resolusi pada kali ini. Iaitu yang pertama ialah kita amalkan membaca doa sebelum dan selepas makan sebagai tanda syukur. Yang kedua, kita mengutamakan makanan halal dan menjauhi yang haram. Dan yang ketiga, kita berhati-hati dengan makanan dan perkara syubhah kerana kita tahu bahawa mendapatkan yang halal sumber keampunan Allah dan kasih sayangnya. Kita bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Safas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan rezeki kami ya Allah, rezeki yang sumbernya halal ya Allah. Dan kami gunakan rezeki itu pula ya Allah untuk mencari yang halal. Mudah-mudahan kehidupan kami diberkati oleh-Mu ya arhamar rahimin. Al-Quran mudah meresap ke jiwa kami, hati kami, memandu kehidupan kami. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga tuan-tuan yang bekerja terus mencari buat kerja yang terbaik dan dapat gaji yang halal untuk dapat makanan yang halal. Itu sebenarnya menjemput keampunan daripada Allah SWT. Dan adik-adik yang berada di sekolah terus makan bahagian masing-masing sahaja kerana Allah ampunkan, Allah sayang kita. Insya-Allah kita berjaya, insya-Allah, dalam pelajaran, dalam dunia akhirat. Kita bertemu lagi dalam sesi akan datang. Baik, Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين